Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi bab 8, tajuk 8.3 iaitu pertukaran gas dalam manusia. Okey, standard pembelajaran yang kita akan cuba capai dalam tajuk pertukaran gas ini ialah yang pertama dapat menerangkan pertukaran gas antara peparu dengan darah. Okey, yang kedua dapat menerangkan pengangkutan gas respirasi dari peparu ke tisu. Yang ketiga, dapat menerangkan pertukaran gas antara darah dengan tisu. Okay, dan yang keempat, dapat menerangkan pengangkutan gas respirasi dari tisu ke peparu. So, kita akan bincangkan pertukaran gas dan juga pengangkutan gas respirasi. Okey, ada beberapa definisi ataupun maksud yang kita akan bincangkan dahulu. Okey, yang pertama kita lihat apa itu respirasi luar. Okey, respirasi luar merujuk kepada pertukaran gas respirasi di antara permukaan alveolus dengan kapilari darah. Okey, so ini berlaku di bahagian peparu manusia. Dan untuk respirasi dalam, ia merujuk kepada pertukaran gas juga, tapi di antara kapilari darah dengan tisu badan. Jadi pertukaran gas dalam manusia berlaku di dua tempat lah. Okey, yang pertama antara alveolus dengan kapilari darah, dan yang kedua antara kapilari darah dan tisu badan. Tapi kedua-dua proses pertukaran gas ini berlaku secara resapan ringkas. Okey, yang mana ia bergantung kepada perbezaan tekanan separa, okey, oksigen ataupun tekanan separa karbon dioksida di antara kapilari darah dengan alveolus dan juga kapilari darah dengan tisu badan. So, perbezaan tekanan separa inilah yang akan menyebabkan pergerakan gas-gas respirasi sama ada ia meresap masuk ataupun meresap keluar secara resapan ringkas. Okey, proses pertukaran gas respirasi berlaku, yang pertama tadi respirasi luar berlaku di antara alveolus dan kapilari darah. Okey, bergantung kepada tekanan separa oksigen di antara alveolus dan kapilari darah. Okey, so dalam rajah kita ada struktur alveolus kat sini. Okey, kita bandingkan dengan kapilari darah yang terdapat pada alveolus. So, bila darah dibawa dari vena cava ke peparu, daripada arteri pulmonary ke paru-paru, darah tadi adalah darah terdioksigen, yang mana ia mempunyai kandungan oksigen yang rendah tetapi mempunyai kandungan karbon dioksida yang tinggi. Okey, so bila darah tadi mengalir di alveolus peparu, terdapat perbezaan tekanan separa. So, istilah perbezaan kepekatan tadi kita gunakan istilah tekanan separa untuk gas. Okey, so bila kita bandingkan alveolus dengan kapilari darah, okey, tekanan oksigen, okey, simbolnya P oksigen di dalam alveolus adalah lebih tinggi daripada tekanan separa oksigen di dalam kapilari darah, menyebabkan oksigen akan meresap dari alveolus ke kapilari darah. Okay, so oksigen yang kita bawa masuk, inhale, yang kita sedut melalui pernafasan akan meresap ke dalam kapilari darah secara resapan ringkas. Okay, disebabkan tekanan oksigen dalam alveolus lebih tinggi. Okay, so tekanan separa karbon dioksida pula adalah lebih rendah di dalam alveolus berbanding di dalam kapilari darah. Sebab bila darah yang terdioksigen mengalir masuk ke dalam peparu, darah yang mengalir melalui alveolus ini mempunyai kepekatan karbon dioksida yang tinggi.
Okey, jadi tekanan karbon dioksida yang tinggi di dalam alveolus di dalam kapilari darah berbanding alveolus menyebabkan karbon dioksida meresap dari kapilari darah ke dalam alveolus. Okey, meresap keluar begitu juga secara resapan ringkas. Okey, so sama je dia punya proses, kedua-duanya menggunakan proses resapan ringkas. Jadi pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida berlaku di antara alveolus dan kapilari darah bergantung kepada tekanan separa gas-gas tersebut di dalam alveolus dan di dalam kapilari darah. Okey, darah yang meninggalkan peparu. Okey, so bila dia nak meninggalkan peparu, keluar melalui vena pulmonary masuk ke dalam jantung, ia akan mempunyai tekanan oksigen, tekanan separa oksigen yang tinggi dan mempunyai tekanan separa karbon dioksida yang rendah. Selepas proses pertukaran gas tadi. So bila oksigen meresap masuk ke dalam kapilari darah, sebenarnya oksigen tadi akan berpadu dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin. Oleh itu oksigen akan diangkut ke jantung untuk dipam ke seluruh badan dalam bentuk oksihemoglobin. So ini bagaimana oksigen diangkut. So oksigen yang meresap keluar tadi, oksigen yang meresap keluar ni, bila dia masuk dalam kapilari darah, ia akan bergabung dengan hemoglobin yang terdapat dalam eritrosit ataupun sel darah merah, maka ia diangkut dalam bentuk oksihemoglobin. So bila darah yang diangkut dalam bentuk oksihemoglobin tadi sampai di sel-sel badan, akan berlaku pula respirasi dalam di mana berlakunya pertukaran gas antara kapilari darah dengan sel badan. So di sini kita akan lihat pula perbezaan tekanan separa oksigen di dalam kapilari darah dan juga sel badan. So bila oksihemoglobin sampai atau tiba di sel-sel badan, jadi tekanan separa oksigen di dalam kapilari darah adalah lebih tinggi daripada di dalam sel badan. Oleh itu, oksihemoglobin akan terurai untuk membebaskan molekul oksigen. So kalau kita ambil tadi oksihemoglobin, oksihemoglobin dia akan membebaskan oksigen. Jadi oksigen tadi disebabkan tekanan separa dia lebih tinggi di dalam kapilari darah, maka oksigen akan meresap dari kapilari darah ke sel-sel badan. So daripada eritrosit tadi, oksigen meresap keluar, pergi ke sel-sel badan. Dan oksigen ini akan digunakan untuk proses respirasi sel bagi menghasilkan tenaga, air dan karbon dioksida. Disebabkan oleh proses respirasi sel yang menghasilkan karbon dioksida, maka tekanan separa karbon dioksida di dalam sel adalah lebih tinggi berbanding di dalam kapilari darah. So kalau kita tengok dekat sini, karbon dioksidanya lebih banyak di dalam sel badan. So ini akan menyebabkan karbon dioksida meresap dari sel
ke dalam kapilari darah secara resapan ringkas. So, apabila karbon dioksida telah meresap ke dalam kapilari darah, karbon dioksida akan diangkut oleh darah ke paru-paru melalui 3 cara. Okay, yang pertama, so apabila karbon dioksida meresap ke dalam plasma darah, okay, yang pertama dia akan melarut dalam plasma darah untuk membentuk asid karbonik. Okay, dan karbon dioksida akan diangkut dalam bentuk asid karbonik sebanyak 7% sahaja. Dan asid karbonik tadi akan terurai, okay, membentuk ion bikarbonat dalam plasma darah, dan ion bikarbonat inilah yang akan diangkut dengan banyaknya, okay, iaitu 70%, okay, ke paru. Jadi karbon dioksida diangkut paling banyak dalam bentuk ion bikarbonat, okay, sebanyak 70%. Okay, ada juga karbon dioksida yang akan bergabung dengan hemoglobin yang telah melepaskan oksigen tadi. Okay, so hemoglobin yang ada dalam sel darah merah sekarang akan bergabung pula dengan karbon dioksida untuk membentuk karbamino hemoglobin dan diangkut karbon dioksida itu sebanyak 23%. Okay, so basically untuk pengangkutan karbon dioksida ada 3 cara akan diangkut, iaitu yang pertama, karbon dioksida akan diangkut dalam bentuk ion bikarbonat yang paling banyak 70%. Okay, yang kedua diangkut dalam bentuk karbamino hemoglobin sebanyak 23%, dan sebahagian kecil karbon dioksida iaitu 7% diangkut dalam bentuk asid karbonik. Okay, so karbon dioksida yang diangkut dalam 3 cara ini akan dihantar ke alveolus, okay, melalui arteri pulmonary. Okay, so tiga bentuk karbon dioksida ini bila dia sampai di alveolus, macam raja yang mula-mula kita bincang tadi, bila sampai di alveolus, okay, kita ada kapilari darah yang membawa darah masuk ke dalam alveolus. So, ia mengandungi karbon dioksida yang banyak. So, bila sampai di alveolus akan berlaku semula respirasi luar, di mana karbon dioksida yang banyak tadi, okay, karbon dioksida yang banyak di dalam kapilari darah akan meresap masuk ke dalam alveolus secara resapan ringkas, dan kemudian karbon dioksida tadi disingkir keluar dari badan melalui proses penghembusan nafas. Okay, so itulah bagaimana gas karbon dioksida melakukan pertukarannya di antara kapilari dan juga sel, dan di antara kapilari dengan alveolus, dan bagaimana karbon dioksida diangkut ke paru-paru dari sel-sel badan untuk disingkirkan. Okey, so habislah mekanisme pertukaran gas, okay, yang berlaku di antara alveolus dan kapilari darah, dan yang kedua di antara kapilari darah dan juga sel-sel badan. Dan kita telah bincangkan juga bentuk pengangkutan oksigen, iaitu diangkut dalam bentuk oksihemoglobin, dan karbon dioksida diangkut dengan 3 cara ataupun 3 bentuk, iaitu ion bikarbonat, karbaminohemoglobin dan juga asid karbonik. Okey, so untuk subtopik 8.3 ada 2 uji minda yang perlu pelajar lengkapkan. Uji minda 12
dan juga uji minda 13, okay, sebagai tugasan untuk dilengkapkan dan akan dikongsi bersama dalam grup, iaitu satu video yang menunjukkan pertukaran gas yang berlaku dan kita boleh lebih faham bagaimana pertukaran gas boleh berlaku di respirasi luar dan juga respirasi dalam. Okey, kita selesaikan bab 8 dengan membincangkan tajuk 8.4 iaitu isu berkaitan sistem respirasi manusia. Okey, kita akan membincangkan tentang chronic obstructive pulmonary disease atau COPD yang berlaku ke atas sistem respirasi manusia. So kita akan bincangkan beberapa penyakit COPD yang berlaku pada manusia. Okey, ada beberapa penyakit yang boleh dikelaskan sebagai OCPD, iaitu yang pertama penyakit asma, yang kedua penyakit bronkitis kronik dan yang ketiga penyakit emphysema. Okay, perkataan kronik dekat sini bukan bermaksud dah kritikal. Kronik bermaksud berpanjangan. So orang itu ataupun individu tadi mengalami penyakit keradangan bronkus yang berpanjangan. Okey, itu yang dipanggil sebagai bronkitis kronik. So punca OCPD ni, tiga-tiga penyakit ini adalah disebabkan oleh udara tercemar oleh zarah-zarah terampai dan juga disebabkan oleh asap rokok. Okey, kita tengok penyakit yang pertama iaitu penyakit asma. Simptomnya yang pertama ialah pesakit-pesakit asma ataupun lelah ini akan mengalami kesukaran bernafas. Okey, ini disebabkan oleh trakea pesakit adalah terlalu sensitif kepada bahan pencemar. Okay, contoh tadi kita ada zarah-zarah terampai ataupun asap rokok yang menyebabkan keradangan pada trakea berlaku. Okay, so bila keradangan berlaku, ia akan menyebabkan mukus yang berlebihan terhasil di bahagian trakea dan menjadikan dinding bronkiol tebal dan bengkak. Okay, so bila dinding bronkiol tebal dan bengkak, ia akan menyempitkan salur pernafasan dan ia akan menyukarkan laluan udara. Okay, so oleh itu orang yang ada asma ini akan mengalami kesukaran pernafasan. Okay, simptoms yang kedua untuk bronkitis kronik. Okey, penyakit ataupun simptomnya adalah bronkiol akan mengalami keradangan dan membengkak. Okey, menyebabkan bukaan tiub bronkiol menjadi kecil. Ini akan menyempitkan salur pernafasan dan ia juga akan menyukarkan laluan udara. Okey, yang pertama, bukaan tiub bronkiol mengecil. Pada masa yang sama, silia yang terdapat menjadi rosak dan menyukarkan penyingkiran mukus. So, bila mukus terhasil, dia akan memerangkap zarah-zarah pencemar dan sepatutnya mukus tadi boleh disingkirkan. Okay, tapi bila silia rosak, jadi penyingkiran mukus akan menjadi sukar. Oleh itu, individu yang mempunyai bronkitis kronik akan mengalami batuk berterusan. Okay, akibat penghasilan mukus berlebihan. Okay, so ini adalah simptoms yang berlaku kepada pesakit-pesakit bronkitis kronik. Okay, untuk penyakit emphysema, penyakit emphysema adalah disebabkan oleh struktur alveolus hilang kekenyalan dan saiz alveolus tadi bertambah. Okay, so bila saiz alveolus bertambah, jumlah luas permukaan alveolus akan berkurang menyebabkan pertukaran gas berlaku menjadi kurang cekap.
kadar pertukaran gas berkurang. So, kesannya individu tadi juga akan mengalami kesukaran untuk bernafas. Okey, so itulah 3 OCPD yang berlaku ke atas sistem respirasi manusia. Okey, so Raja menunjukkan penyakit yang pertama iaitu penyakit asma. Okey, keadaan bronkiol bagi orang yang normal dibandingkan dengan bronkiol pesakit asma. Kalau kita lihat di dalamnya terdapat keradangan dan bronkiol dia telah mengalami pembengkakan. Jadi, ia akan menyempitkan salur laluan udara. Okey, yang ini pula Raja ini menunjukkan individu yang mengalami bronkitis kronik. Okey, gambar Raja bronchus normal menunjukkan dia mempunyai salur yang besar, tapi bila berlakunya bronkitis akan terbentuknya mucus berlebihan di dalam salur dan kita nampak dindingnya tebal, bermaksud bronkiol dia ataupun bronkus dia telah mengalami pembengkakan, ditambah pula dengan mucus yang tidak dapat disingkirkan. So, individu tadi akan mengalami batuk berpanjangan. Okey, Raja yang berikutnya menunjukkan perbandingan di antara alveolus orang yang normal dengan alveolus individu yang mengalami emfisema. Okay, kita dapati bahawa alveolus telah rosak kerana kehilangan kekenyalan dan alveolus telah menjadi besar. Okay, berbanding dengan alveolus yang normal. So, bila saiz ni menjadi besar, jumlah luas permukaan bagi alveolus menjadi bertambah kecil. Okey, ada beberapa langkah yang boleh kita ambil untuk mengurangkan OCPD. Okey, antaranya ialah yang pertama, kita perlu mengambil diet yang sihat, okey, diet yang seimbang. Yang kedua, elakkan merokok. Okey, yang ketiga, menggunakan inhalan terutamanya bagi pesakit asma, okey, yang mana dia akan membantu mengurangkan keradangan pada trakea. Okay, yang keempat, rehat yang mencukupi. Kelima, elakkan persekitaran yang berdebu dan berasap kerana zarah-zarah yang terampai akan menyebabkan individu tadi lebih teruk mendapat simptom penyakitnya. Okay, yang keenam, selalu bersenam. Yang ketujuh, minum banyak air. Dan yang ke-8, berlatih pernafasan. So, bagi individu yang mengalami COPD, inilah antara langkah-langkah yang perlu dilaksanakan, diikuti untuk mengurangkan kesan COPD ke atas diri individu tersebut. Okey, last subtopik kita lihat bagaimana kesan merokok itu terhadap sistem respirasi manusia. Okey, dalam asap rokok ataupun dalam rokok itu sendiri, ia mengandungi yang pertama karbon monoksida. So, dalam asap rokok, karbon monoksida akan bersaing dengan oksigen untuk berpadu dengan hemoglobin. Jadi, kehadiran karbon monoksida akan bergabung dengan hemoglobin membentuk karboksihemoglobin. Okey, jadi oksigen tidak boleh bergabung dengan hemoglobin. Ini akan mengurangkan bekalan oksigen ke sel-sel badan. Okey, kesan yang kedua, di dalam asap rokok, ia mempunyai haba dan menyebabkan kekeringan. Jadi, permukaan respirasi yang sepatutnya lembap akan menjadi kering dan menyebabkan laryngitis. Okey, maknanya keradangan pada salur ataupun keradangan pada larynx, dan ini juga akan menyebabkan kesukaran untuk bertutur. Okey, dan haba serta kekeringan ini menyebabkan pertukaran gas menjadi kurang cekap.
Okey, rokok juga mengandungi nitrogen dioksida yang mana nitrogen dioksida boleh larut dalam mukus dan membentuk medium berasid. So, bila kita ada medium yang berasid, ia akan mengkakis tisu peparu dan menyebabkan alveolus jadi rosak dan individu tadi boleh mengalami emfisema. Okey, asap rokok juga mengandungi nikotin. Selain daripada itu, ia mempunyai tar dalam tembakau yang mana kedua-dua bahan ini merangsang penghasilan sel kanser pada trakea dan peparu. Oleh itu, ia meningkatkan risiko untuk mendapat kanser. Okay. Nikotin juga adalah dadah yang menyempitkan salur darah. So, bila salur darah sempit, ini akan meningkatkan tekanan darah dan juga meningkatkan risiko penyakit jantung. Jadi, individu yang merokok, ia akan mempunyai tekanan darah yang sentiasa tinggi dari julat normal. Dan yang terakhir, di dalam rokok, dalam asap rokok, terdapat satu bahan kimia yang karsinogenik iaitu 3,4,3,4-benzoalfapyrin. Okay? Sejenis bahan kimia yang karsinogenik yang menyebabkan berlakunya kanser paru-paru. Okey, so ada 5 bahan yang terdapat dalam asap rokok, dalam rokok yang akan memberi kesan buruk ke atas sistem respirasi manusia. Okey, oleh itu elakkanlah merokok dan elakkanlah menjadi perokok pasif. Okey, itu sahaja untuk kali ini, video untuk tajuk 8.3 dan 8.4. So, habislah dengan bab 8, okay, iaitu sistem respirasi. Okay, diharapkan semua video yang disediakan untuk bab 8 ini dapat memberi kefahaman kepada pelajar untuk menguasai konsep bab 8. Okay, itu sahaja untuk kali ini. Okay, sekian. Terima kasih kerana sudi menonton semua video dan diharap ia memberi manfaat kepada semua. Okey, itu sahaja. Kita jumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.